Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang melihat video ini, khususnya pada pensyarah. Jadi saya Muhammad Saiful Bahari bin Yaakob, nombor matrik 243940, yang mana dalam usaha saya untuk nak menyiapkan tugasan GM 3023 kepimpinan dalam pengurusan awam. Saya hari ini amat bertuah kerana dapat menemubual seorang pemimpin dalam satu pasukan beruniform, iaitu pasukan Polis Diraja Malaysia. Jadi saya akan mewawancara secara lisan mengenai gaya kepimpinan seorang pemimpin, iaitu yang dihormati Asisten Superintendent Polis Muhammad Rabuan bin Muhammad Ain, yang merupakan Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial di peringkat IPD Sungai Buloh. Jadi rakaman ini dijalankan di pejabat beliau di IPD Sungai Buloh. Jadi saya terus tuan. Okey. Baik, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik tuan, sebelum kita pergi lebih lanjut tuan, boleh tuan terangkan sedikit tentang biodata tuan, tentang diri tuan. Latar belakang sikit lah. Latar belakang tuan sikit. Okey, Assalamualaikum kepada Puan Pensyarah Sarjan Saiful. Terima kasih lah kerana telah memilih saya. So, saya terangkan sikit lah biodata saya. Nama saya yang penuh Muhammad Rabuan bin Muhammad Ain. Saya dilahirkan pada 15/7/1980 di Hospital Besar Tampin. So, saya mendapat pendidikan awal di sekolah menengah sekolah kebangsaan Mantin, bersekolah menengah di sekolah menengah kebangsaan Mantin. So, selepas itu saya melanjutkan pelajaran di Sekolah Tengku Apandurah di Seremban Negeri Sembilan dalam tingkatan 6 bawah dan 6 atas. So, selepas di lulus STPM, saya telah ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran di Universiti Utara Malaysia lah, di UMC Tok pada tahun 2000 dalam bidang Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan. So, selepas tamat pengajian pada tahun 2006, saya telah masuk ke dalam pasukan Polis Diraja Malaysia dan menjalankan latihan di Pusat Latihan Polis Kuala Lumpur di Jalan Semarak pada tahun 2006 sehingga tahun 2007, selama 9 bulan lah. Selepas saya ditauliahkan dan passing out, saya telah ditugaskan di bahagian Siasatan Jenayah Komersial di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, iaitu di bahagian Siasatan Jenayah Korporat. Itu salah satu bahagian di Bukit Aman. Saya telah bertugas di sana selama 1 tahun, dalam 1 tahun 5 bulan. Dan pada tahun 2008, penghujung 2008, saya telah ditukarkan ke bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Ceras sebagai pegawai penyiasat jenayah komersial. So, lepas itu bermulalah saya punya tugas sebagai pegawai penyiasat, sehinggalah pada tahun 2014 saya telah ditukarkan jawatan, bukan bahagian, tetap bahagian yang sama, dekat jawatan sebagai pegawai risikan operasi di bahagian yang sama. Dan selepas itu, saya pada tahun 2015 saya telah dinaikkan pangkat sebagai Asisten Superintendent Polis. Pada saya tak ingat, pada bulan November saya telah dinaikkan pangkat dan telah ditawarkan untuk menjawat jawatan Ketua Bahagian Serta Jenayah Komersial IPD Ceras pada tahun 2016. Sehinggalah pada tahun 2018 saya telah ditukarkan ke Maktab Polis Diraja Malaysia sebagai asisten sebagai SP Pengajian Siasatan Jenayah Komersial di Maktab Polis Kuala Lumpur sebagai tenaga pengajar. Dan selepas 2 tahun di sana, pada tahun 2019 saya telah ditukarkan ke IPD Sungai Buloh sebagai Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Daerah. Dan sehingga kini lah. Panjang cerita ni tu. Okey. Baik tuan, terima kasih tuan. Kita dengar daripada apa yang tuan ceritakan tu, memang banyak pengalaman dari segi dalam tempoh perkhidmatan tuan ni, daripada Bukit Aman pergi kepada Ceras, daripada Ceras pergi kepada Maktab dan seterusnya di IPD Sungai Buloh. Baik tuan, pada hari ini kita bercerita berkenaan dengan kepimpinan dan juga konsep sebagai pemimpin.
Jadi saya nak tanya Tuan, apakah pendapat Tuan tentang konsep pemimpin dan kepimpinan itu sendiri, Tuan? Okey. Pemimpin, bila kita cakap pemimpin, semua orang pemimpin. Sama ada pemimpin tu mempunyai kuasa atau tidak mempunyai kuasa. Bila kita cakap pasal kepimpinan, ini adalah benda yang luas. Semua orang di dalam dunia ini adalah pemimpin. Sama ada pemimpin di tempat kerja atau pemimpin di rumah. Saja Saiful dah berkahwin kan? Ya, Tuan. Bila dah berkahwin ni, memimpin isteri. Bila ada anak-anak, memimpin anak-anak. So, mana kita nak hala tujunya keluarga kita. Macam juga dengan kita kerja. Mana kita nak bawa hala tuju kepada apa yang diamanahkan oleh pucuk pimpinan. Saya ditempatkan kat sini adalah sebagai pemimpin, sebagai ketua bahagian yang diberikan kuasa. Bila kita cakap pasal gaya kepimpinan, saya kepimpinan, kita ada beberapa lah. Yang banyak teori-teori yang saya pun dah tak ingat lah beberapa teori dia. Autokratik ke, demokratik ke apa. Tapi kalau bercakap tentang polis, kita akan pergi kepada kepimpinan yang lebih menjurus kepada autokratik. Sebab saya ditempatkan dengan sini, saya Sarjan Saiful tak makan gaji dengan saya, semua tak makan gaji dengan saya. Saya adalah membawa aspirasi yang telah ditetapkan oleh pucuk pimpinan. Matlamat kita ada, fungsi kita sebagai polis kita ada 6. So kita kena menjurus kepada apa yang telah diamanahkan, mencapai KPI yang telah ditetapkan, melaksanakan siasatan dalam tempoh yang ditetapkan. So menangkap dan mendakwa pesalah-pesalah, so secara semua sekali tugas. So bila cakap pasal kepimpinan dekat sini, bagaimana saya sebagai pemimpin yang boleh mempengaruhi anak buah saya dalam bersama-sama saya untuk mencapai apa matlamat yang telah ditetapkan oleh pasukan. Okey, sebagai contohnya, kita 1 tahun KPI pertuduhan kita adalah 30%. Saya perlu memberitahu kepada anak buah lah kita panggil lah. Bila pemimpin kita ada anak buah, pegawai bawahan saya, apa yang perlu kita buat untuk mencapai tugas KPI yang telah ditetapkan, sasaran KPI telah ditetapkan. Secara bila KPI ni ditetapkan adalah untuk kita lihat kepada mutu kerja dan apa yang perlu kita capai secara tahunan. Bukan bermakna kita tak mencapai KPI maknanya kita tak boleh buat kerja. Tidak. Cuma KPI tu ditetapkan adalah untuk sebagai sasaran untuk kita dapat target. Dan macam mana saya sebagai pemimpin untuk mempengaruhi semua bersama-sama untuk mencapai apa yang telah diamanahkan oleh pasukan. Okey? Baik, Tuan. Terima kasih, Tuan. Jadi kita pergi pada soalan seterusnya, Tuan. Dalam tempoh Tuan sebagai ketua bahagian di Komersial IPD Sungai Buloh ni, berapa lama Tuan dah pegang jawatan sebagai ketua bahagian dekat Komersial IPD Sungai Buloh ni, Tuan? Pernah sekali lah. Nak cakap tempoh? Dalam tempoh, Tuan. Tempoh saya lapor diri pada 1 hari bulan 2 2019 dan sehingga kini lah. So maknanya 1 tahun 2 bulan lah lebih kurang. 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Okay, Tuan. Dekat di bahagian Tuan sendiri, iaitu bahagian siasatan jenayah komersial IPD Sungai Buloh ni, berapa ramai pegawai dan anggota yang disediakan oleh Tuan di bahagian itu? Okey. Di bawah seliaan saya mempunyai 4 orang pegawai. 4 orang pegawai. 4 orang kepegawai dan 7 orang cakap pegawai pangkat rendah lah. Yang mana pegawai pangkat rendah terdiri daripada 2 orang sarjan IAO, seorang sarjan IAO dan 4 orang lagi constable. Okey, Tuan. Terima kasih, Tuan. Baik, Tuan. Kalau tak keberatan, Tuan, boleh Tuan terangkan secara ringkas tugas-tugas Tuan sebagai ketua bahagian siasatan jenayah komersial IPD Sungai Buloh. Okey. Sebagai ketua bahagian, saya berperanan dan dipertanggungjawabkan untuk menyelia, sebagai penyelia kepada anggota dan pegawai di bawah saya, yang mana dari segi pentadbiran, siasatan,
dan operasi. Sebab bahagian siasatan jenayah komersial ni adalah menjurus kepada operasi. Bila kita cakap pasal operasi, operasi ini adalah luas. Takkan jalan satu operasi jika tidak dimanage dengan betul. So saya dipertanggungjawabkan untuk menyelia, memantau dan mentadbir urusan pentadbiran, operasi dan siasatan di dalam IPD daripada dalam bahagian siasatan jenayah komersial. Okay. Dan selain itu, saya juga dipertanggungjawabkan untuk melapor segala apa yang terjadi di sini kepada ketua polis daerah sebagai saya punya ketua polis lah. Dan saya juga membenangi siasatan, saya perlu melapor kerja saya kepada ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Selangor. Okey tuan. Jadi sepanjang tuan menjawat jawatan sebagai ketua bahagian siasatan jenayah komersial dekat IPD Sungai Buloh ni, adakah pegawai dan anggota tuan memberikan kerjasama yang baik dalam menjalankan kerja yang diarahkan tuan? Ini okey. Macam saya cakap tadi, bila kita datang, macam saya datang, saya membawa style kepimpinan saya kepada individu yang telah ada dalam organisasi, kita panggil organisasi. Dan yang mana individu-individu yang ada sebelum saya datang dan yang menerima kehadiran saya adalah individu-individu yang telah ada dalam kelompok tu, yang telah selesa dengan norms, dengan budaya yang telah ditetapkan oleh ketua yang lama. Bila ketua lama dia cakap macam ni, so dia orang tengah ikut. So bila saya masuk, saya membawa satu benda yang pada saya adalah style saya, gaya kepimpinan saya, cara saya, yang mana saya nakkan pengikut-pengikut saya punya anak buah untuk bersama-sama saya, untuk sedangkan anak buah saya ni yang baru ke saya kenal telah selesa dengan cara yang lama. Saya memerlukan masa. Saya memerlukan masa, sebab tu saya berjumpa dengan diorang masa sesi kerusakan saya dah bagi tu, saya memerlukan masa kurang-kurang 6 bulan dan setahun untuk mereka faham apa yang saya nak, apa yang style saya macam mana, dan apa yang saya tak suka dan apa yang saya nak di dalam tugas mereka, yang untuk mereka bantu saya dalam mencapai matlamat yang telah ditetapkan. So far dalam setahun ni lah, bila kita nak bentuk orang, payah sebenarnya. Kita perlu bercakap, mengingat, ada trial and error. So buat tu tak betul, saya terpaksa ubah style saya yang baru. So pujuk diorang, so kita ada gaya pendekatan, marah, tegur. Dalam polis ni ada satu style, dia style maki kita panggil. Style maki dulu lagi teruk. So sekarang ni kita bergerak sezaman. So kita marah, kita akan tegur secara keras. Sebab tu ialah mungkin satu gaya kepimpinan autokratik, tapi pada masa sama kita akan main psikologi lah kepada anak buah. Sebab zaman sekarang bukan zaman macam dulu, so kita kena berubah ikut zaman. Itulah. Tapi so far sekarang ni saya nampaklah perubahan daripada dulu. Mereka agak suka nak ikut, tapi saya boleh lah. Walaupun tu kadang-kadang saya mengajuk juga dengan diorang. Okey. Okey tuan, baik tuan. Tadi tuan ada bagi tahu berkenaan dengan tuan bawa style kepimpinan tuan dekat daripada tempat lama ke tempat yang baru. Dan supaya anggota dan juga pegawai bawahan dapat menyerap style kepimpinan tuan itu sendiri. Jadi boleh tuan jelaskan bagaimana konsep kepimpinan yang dibawa oleh tuan untuk memimpin bahagian siasatan jenayah komersial IPD Sungai Buloh ni? Saya telah saya pun pernah ada ketua. Saya menilai ketua saya dan cara dia mendidik saya, dan keras. Ada ketua saya dulu keras dan ada yang tidak keras. So saya tengok bila tidak keras akan pergi kepada bukan tidak keras tu tak bagus. Bagus. Bukan yang keras tu tak bagus. Bagus juga. So kita kena tanya diri. Macam saya tanya diri saya, macam mana saya sebagai pemimpin saya nak mencorakkan tu. Sebab bila kita terlalu keras, ada orang yang tak suka, ada orang yang tak dapat terima. Walaupun kita sebagai ketua,
Bila kita terlalu keras dan orang tak suka gaya kita, gaya style kepimpinan, orang akan marah. Orang akan marah. Macam juga kalau kita terlalu lembut, orang tu boleh buat pijak kepala kita dan tak nak ikut arahan kita, dan kita akan jadi masalah. Saya bawa style tu bilalah saya pun ada juga membaca style kepimpinan-pemimpin yang macam ni, pemimpin macam ni. Di dalam polis ni kita pada autokratik sebenarnya. So saya yang anak buah saya tidak memang bekerja dengan saya, tetapi saya tidak membayar gaji. Kalau saya bayar gaji, diorang buat salah, saya dah terus terminate dah. Sebenarnya masalahnya sekarang saya tidak membayar gaji. Saya adalah individu yang dipilih oleh pasukan untuk duduk sebagai ketua dalam menjalankan amanah dan arahan yang telah diletakkan oleh pasukan, dan saya mahu mereka seiring dengan saya. Jika mereka bekerja dengan dan saya membayar gaji, kalau saya tak suka, saya dah buang lah. Tapi untuk dalam polis ni lain. Dalam polis kita kena ada budaya menegur. Tegur dan kita akan bagi surat peringatan. Bila tidak boleh bagi pada surat peringatan, kita akan bagi kepada surat penjelasan. Bila surat penjelasan, kita akan terus kepada hukuman. Hukuman proses dia bukan hukuman, bukan terus kita buang dia kerja, tidak. Kita ada pergi kepada latihan berat, kerja-kerja bermenatkan, kita ada double kawat. Dan bila double kawat tu tidak dapat mendapat mereka berubah, yang untuk mereka ikut kita punya arahan, kita ada kaunselor ya. Kita boleh bawa dia orang pergi kaunselor, dan bila kaunselor punya find out, okey, ini anggota memang tidak lagi sesuai untuk berada di dalam naungan saya, so kita akan cadangkan dia keluar. Ataupun pihak atasan melihat bahawa kepimpinan saya tidak sesuai dekat sini dan saya akan ditukarkan. So setiap orang adalah berbeza, ikut acuan masing-masing, tetapi demi untuk mencapai apa yang matlamat itu, kita jangan buat kerja atas tugas peribadi. Sebab kita bekerja, kita kena bertanggungjawab bukan kepada diri, juga kepada keluarga kita. Okey Tuan. Baik Tuan. Seterusnya Tuan, apakah perubahan yang telah Tuan bawa sepanjang Tuan memimpin di bahagian kesihatan jenayah komersial? Maknanya Tuan tengok pada masa mula-mula Tuan masuk, bahagian ni macam ni, dan sepanjang Tuan pegang ni bahagian dah bertukar, ataupun perubahan yang lain yang Tuan boleh lihat sendiri. Okey. Mengenai prosedur kerja telah ditetapkan oleh pasukan. Memang kita ada perintah tetap Ketua Polis Negara, kita ada arahan yang telah diberikan. Cuma pada masa saya mula-mula masuk ke sini, saya agak terkejut mengenai tahap pengetahuan pegawai dengan anggota terhadap tugas dan juga sistem kerja yang diamalkan. Saya betul-betul terkejut. Sebab tu macam saya cakap tadi, saya memerlukan setahun untuk saya dapat bukan sepenuhnya apa yang saya harapkan, cuma dapat berjalan dengan seperti yang saya kehendaki. Dan pada masa sekarang saya tengah lagi lah berusaha untuk memantapkan lagi. Dan mungkin style saya buat kerja ni, SOP yang berpandukan SOP yang ditetapkan pasukan dengan style kerja saya telah dapat. Mungkin selepas ni ada pemimpin baru, mungkin yang lain. Tapi apa yang saya ajar ni adalah yang saya terapkan adalah mengikut SOP sebenar yang telah ditetapkan oleh Polis Diraja Malaysia. Yang mana kerja tu kerja yang betul. Kerja macam tu, daripada segi pendaftaran IP, dari segi selepas siasatan nak kurs IP, dari perjalanan untuk minit IP, segala yang berkenaan dengan ketersiasatan dengan operasi. Okey Tuan. Sepanjang Tuan memimpin dekat bahagian ni Tuan, adakah terdapat masalah? Ialah masalah kecil tu biasalah kan. Tapi ni masalah yang orang kata satu kesulitan bagi Tuan dalam proses kepimpinan tersebut. Dan kita cerita pasal konteks pimpinan sendiri Tuan, dan bagaimana Tuan mengatasi masalah tersebut?
Okey, macam saya, okey, masalah untuk budak-budak ni tak ada. Tu biasalah, kadang-kadang kita pun manusia, kadang-kadang ada benda kita terlepas pandang, tetapi benda tu tidak menjadi satu isu besar kepada saya yang mana saya boleh atasi. Dan saya tetap akan menegur. Teguran saya adalah keras kepada mereka. Memang saya akan menegur. Saya tidak, bila sesuatu benda yang saya rasa benda tu salah dan saya kena pasti siapa yang telah membuat kesalahan tu, saya akan tegur. Tapi teguran saya bukan teguran kepada individu seorang. Saya lebih suka pergi pada overall. Sebab dekat sini saya terapkan kat sini sebagai satu keluarga. Sebab saya tak ramai, saya ada 12 orang. Saya bukan ada berpuluh orang, beratus orang, tak. Bila kita dalam kedudukan yang sikit, kita rapat. Bila rapat, kita dalam satu family. Bila kita marah, agakkan saya sebagai bapa, mereka anak, dan kita boleh interaksi. Saya boleh mendengar apa yang keluar. Tapi bila dah salah, so kita kena betulkan. Saya tidak perlu, ada yang individu yang datang jumpa saya, tuan tak puas saja. Okey, tak ada masalah, saya akan ubah benda tu. Dan saya berubah. So, yang soalan tadilah. Okey, untuk masalah besar dekat sini memang tak ada. Memang saya tidak mengalami apa-apa masalah. Cuma itulah, bila saya jadi ketua, ada orang lebih atas daripada saya. Dan ketua yang baru. Bila ketua yang baru, dia berkendakan macam ni. Okey, saya nak macam ni. So saya ni sebagai ketua dari bawah anak buah saya kena menyampaikan apa hasrat daripada ketua yang baru ni, untuk kita bergerak seiring. Sebab jika kita tidak bergerak seiring dengan hasrat yang dikendaki oleh kepimpinan yang atas daripada saya ni, kita akan menjadi masalah. Sebab tu peranan saya adalah untuk menyampaikan, membawa dan membimbing mereka bersama-sama dengan saya. Okey, Tuan. Okey. Baik, Tuan. Pada pendapat Tuan, apakah kualiti yang perlu ada pada seorang pemimpin itu sendiri, Tuan? Kualiti Kualiti. Okay. Saya percaya kepada pengalaman. Saya percaya kepada pengalaman. Secara untuk menjadi seorang pemimpin, sebelum kita memimpin orang, kita pun perlu dipimpin. Kita dipimpin, ada orang memimpin. Kita sebagai yang dipimpin ni tidak boleh mengikut cara yang memimpin. Sedangkan yang memimpin ni boleh memimpin orang lain ke jalan yang betul. Tetapi kita ni yang dipimpin ni, kita tidak dapat mengikut cara dia. Adakah dia yang salah atau kita yang salah? Sebab tu saya percaya bahawa seorang pemimpin perlulah ada pengalaman. Seorang ketua, bagaimana orang tu? Kita macam, saya ada cikgu saya cakap pasal kura-kura lah. Dia letakkan saya, dia cakap, Rabuan, you jangan jadi kura-kura. Kita pun terkejut, macam jangan jadi kura-kura atas kerusi. Dia letak kerusi, dia letak. Macam mana kura-kura tu nak panjat kerusi? Sedangkan tangan dia pendek. Dia bukan macam buruk yang boleh memanjat, tangan dia pendek. Dia cakap mesti ada seorang yang ambil kura-kura tu, letakkan atas kerusi. Dan you bila duduk kerusi tu empuk, sedap, relax. Tetapi bagaimana dia boleh naik itu? Dia ada fikir. Cakap, Tuhan, ada orang ambil. Yes, ada orang yang bantu dia duduk kat situ. Jika orang yang bantu dia duduk kat situ tu bagi dapat memimpin dia untuk memimpin orang bawah dia, bagus. Tetapi bila dia duduk itu, dia pemimpin tu terlalu selesa. Macam mana orang dia nak memimpin orang-orang dekat bawah ni? Mana orang-orang dekat bawah tak tahu hala tujuan, tak tahu dah sebab apa? Pemimpin ni bukan dia duduk situ kerana pengalaman dia, kerana dia punya kewibawaan dia, bukan kerana dia punya skill, adalah kerana dia ada pertolongan daripada tangan-tangan yang ni lah. Itu cikgu saya ajar. So you sebagai ketua, kalau you memimpin orang, you kena tahu. Walaupun bukan semua untuk tahu semua, tetapi sekurang-kurangnya you tahu dan tahu macam mana nak buat. Dan tu sebab ilmu ni bukan tahap sampai situ saja. Ilmu ni akan berkembang bila. Sebab tu you perlukan saya sebagai ketua. Sebab tu you perlukan ketua polis daerah.
You perlu ketua jabatan. You perlukan ketua bahagian. Macam tu you juga you perlukan pengarah. Dia macam tu. Itu istilah dia lah. Itu yang kalau cakap pasal kualiti, saya percaya kepada pengalaman. Okey Tuan. Ini kita kita nak bagi nampak gambaran yang besar sikit Tuan. Pada pandangan Tuan lah sendiri, apakah gaya kepimpinan pemimpin atasan seperti Perdana Menteri? Perdana Menteri Ya. Yang sekarang. Yang sekarang. Tan Sri Datuk Seri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin ni, saya orang Johor. Saya lagi Negeri Sembilan, saya banyak membesar di Johor. Tan Sri Muhyiddin ni kita orang Johor kenal. Kita pun tahu style dia macam mana. Beliau adalah satu pemimpin yang nampak lembut. Dan tetapi keras. Okey, beliau amat berpengalaman sebagai Menteri Besar Johor pada satu ketika dulu, dan telah dinaikkan pangkat menjadi Menteri Penuh, Timbalan Menteri dan Menteri Penuh. Dan akhir sekali semasa saya diceras, beliau menjadi Timbalan Perdana Menteri. Bila kita mendekati Perdana Menteri, saya tidak pernah bekerja dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, tetapi bila kita nampak tu, beliau adalah seorang yang tegas tapi lembut. Tegas tapi lembut. Tegas tapi lembut. Lembut tapi tegas. Dia macam itulah. Ini macam kita nak kategorikan sebagai apa Tuan? Ini demokratik ke autokratik ke? Macam pemimpin politik, mereka lebih kita pergi kepada demokratik sebab mereka dipilih oleh kita, oleh rakyat. Okey, saya tidak dipilih oleh you. Saya tidak dipilih oleh rakyat bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Sungai Buloh. Sebab kalau you diberi pilihan, saya tahu you all semua 12-11 orang yang bawah saya ni, kalau diberi pilihan, mungkin saya bukan adalah calon you untuk menang untuk jawatan ni. Tapi saya diletakkan oleh pasukan dah tengok saya boleh berkemampuan dan ada kebolehan untuk memimpin, dia letak saya kat sini. Dan you terpaksa terima saya. Tapi daripada ahli-ahli politik yang seperti mana Perdana Menteri, dia dipilih oleh tempat beliau bertanding. Okey, dan tempat beliau bertanding beliau telah memenangi kursi parlimen daripada majlis, dan telah bersama-sama dengan parti. Bila bersama-sama dengan parti, dalam parti ada satu pemufakatan yang menyatakan bahawa dia akan dipilih sebagai Perdana Menteri. So dia diberi segi-segi lagi. So kita sebagai rakyat ni perlu menerima dia. Itulah sebab tu saya tak setuju ada satu rakyat, aku tak pilih Muhyiddin Yassin, aku tak pilih Muhyiddin Yassin. So kena faham konsep tu. So you bercakap seolah-olah you nampak macam educated, tapi you bukan. You nampak terpelajar, tetapi you bukan. You kena selidik benda tu dulu. So pada pandangan saya amat tepatlah, pada lebih-lebih pada masa sekarang, Perdana Menteri dapat mengawal menilai kita dengan baik. So sekiranya selepas ni bertukarlah Perdana Menteri, so kita kena terimalah gaya kepimpinan dia macam mana. Mungkin dia kalau lebih kepada autokratik, laissez-faire ke, dia tidak mungkin kat situ. Mungkin laissez-faire dia akan pergi kepada dia punya kelompok kepimpinan. Macam dia dengan kita sebagai rakyat, so dia kena demokratik. Dia kena dengar apa kita punya pandangan untuk menyokong dia satu hari nanti. Itu je lah. Okey Tuan. Kini kita cerita dari sudut kepimpinan daripada perspektif Islam. Bagaimana Tuan dapat menterjemahkan dalam bahagian Tuan sendiri? Okey. Saya ni kita bila Islam, bila kita cakap pasal ketua, kita akan bercakap pasal imam. Okey. Di dalam satu masjid mesti ada ketua. Okey, sebab bila ada ketua tu, kita tak panggil ketua masjid, kita akan panggil imam. Macam dulu kampung, kita tak panggil abang besar ke tidak, kita akan panggil penghulu. Sebab saya percaya bahawa satu organisasi ni boleh berkembang dan boleh mencapai apa-apa saja matlamat bila ada ketua.
Kita ada ketua. Bila ketua ni, kita pergi kepada kalau masjid, imam. Macam saya dekat sini adalah saya sebagai ketua dan imam kepada anak buah saya. Walaupun anak buah saya tu beragama lain, bukan beragama Islam, tetapi saya ni, saya perlu menghormati agama yang dia pegang. Macam saya punya inspektor Chinese. So ada satu pegawai saya India. So beragama Hindu. So sebelum ni saya ada beragama Kristian, Serawakian. Saya kena, walaupun mereka ada Chinese New Year, mereka ada Diwali, tetapi mereka ada sembahyang mereka. So saya ni sebagai contoh daripada ketua yang beragama Islam, saya kena memberi contoh yang baik kepada anggota saya, yang pegawai saya ni. Sekiranya mereka nak cuti, so ada perlu menghadiri majlis-majlis keagamaan tu, saya perlu berikan. Tetapi dengan timantara dengan kerja-kerja yang telah mereka lakukan. So sebab itu saya nak membawa image Islam tu. Kalau saya ni kita melayan kepada Islam saja, so kita tak pedulikan agama lain. So agama lain akan memandangkan seru kepada Islam. So kita walau boleh saya nak kepada semua sama rata, sama adil dan sama rasa. Okey. Okey Tan. Baik Tan. Dalam konteks kepimpinan Tan, apakah perancangan masa panjang yang Tuan akan lakukan untuk bahagian Sekretariat Jenayah Komersial IPD Sungai Buloh? Saya merancang untuk membuat kelas. Kelas kepada anak-anak buah saya ni. Sebab yalah, kita sebagai bapa, kita ada anak kita hantar untuk belajar. Saya tidak boleh mengajar anak saya. Saya tak boleh mengajar 100%, saya tak boleh mengajar anak saya. Sebab saya perlukan orang lain. Macam juga dengan anak-anak buah saya kat sini. Mungkin saya cakap diorang tak nak dengar. Dia berbuih lah cakap diorang tak dengar. So saya akan minta tenaga-tenaga pengajar yang lain untuk datang, kita berkongsi pendapat, kita berkongsi cara untuk mereka kongsikan pengalaman mereka dekat sini. So lagi satu, saya dalam perancangan saya untuk menjadikan IPD Sungai Buloh ni 5 yang terbaik di Selangor. Tahun lepas sebab Selangor ni mempunyai 16 daerah yang besar. Yang paling besar lah dekat Malaysia ni. So kadar rate kes pun tinggi. So macam tahun lepas kami ada buka 407 IP. Is quite nombor 5 dalam Selangor dan nombor 20 dalam Malaysia paling banyak buka IP. Dan kalau tengok tu pun charging rate untuk tahun lepas pun saya hanya hampir-hampir nyawa-nyawikan 30.65. So bayangkan saya dengan kekuatan yang saya ada, saya dapat mampu untuk 30% dan saya amat bersyukur. Tetapi masa tu memang saya betul-betul tekan lah. Saya pantau siang dan malam, sebab saya tahu mereka mengeluh. Tetapi saya cakap dengan mereka, dengan anak-anak buah saya, kita kena bergerak seiring. Tolong saya. Sebab bila saya tak sampai 30%, maknanya orang akan beranggapankan saya tidak buat kerja. Tapi sedangkan saya bersama-sama dengan you all. Saya perlu bersama-sama dengan anak buah saya. Dan saya boleh menjawab, saya boleh berhadapan dengan siapa saya selagi anak buah saya ada dengan saya. Dan itulah untuk tahun ni pun dah dekat 100 lebih. Saya pun dah jatuh dekat nombor 8. Charge rate pun dah turun. Kena berusaha lah dalam masa-masa sakit macam ni. Okey Tan. Seterusnya Tuan, bagaimana Tuan menjaga hubungan bagaimana hubungan Tuan dan juga dengan pegawai dan anggota bawahan Tuan, dan bagaimana Tuan menjaga hubungan tersebut? Saya percaya kepada hubungan keluarga. Macam bapa saya ada keluarga saya. Bapa saya memang seorang yang garang, seorang yang tegas, tapi saya manja dengan bapa saya. Macam tu juga saya terap kat sini. Memang budak-budak ni saya takut. Saya tahu diorang kadang-kadang takut, risau dengan saya sebab saya boleh berubah.
angin saya boleh berubah dalam masa itulah. Tapi angin saya juga boleh berubah yang baik bila ada benda yang baik. Saya tidak akan melenting bila benda tu betul. Selagi ikut arahan saya, ikut flow yang saya tetapkan, saya memang tak ada masalah. Bila ada masalah tu, saya akan tengok lihat pada. Kalau masalah tu berpunca daripada kemalasan, kealpaan, dengan kecuaian sendiri, memang saya akan tegur. Tetapi jika benda tu berlaku bukan disebabkan kecuaian individu sendiri, dan saya akan panggil. Saya memang takkan marah. Saya akan pergi kepada, sebab saya lebih suka menegur kepada semua. Macam semalam ada satu kesalahan benda tu, saya panggil semua. Saya marah kepada semua. Memang saya boleh panggil seorang individu yang buat salah tu, yang lain tak perlu dengar. Tetapi benda tu tak mungkin akan tidak terjadi kepada semua. Sebab tu saya panggil. Dan setiap bulan saya kalau jika ada masa, saya akan bawa dia orang pergi makan lah. Sebab saya percaya kepada pendekatan kekeluargaan. Marah-marah juga, marah-marah juga sebab mereka pun ada anak isteri. So bukan kita kena faham kenapa diorang tak buat. Mereka kena bagi penjelasan dengan saya kenapa dia buat. Tapi bila penjelasan tu tidak masuk akal, sebab tu perlu ditegur. Kalau dia cakap, tuan saya ni ada masalah anak, okey, kita bodohlah saya kalau saya nak marah, nak tegur. Tetapi bila benda tu is not reasonable punya sebab, you tak boleh nak melakukan satu tugas yang penting dan menyebabkan tugas tu akan turn back kepada saya sebagai ketua, itu tak bagus lah. Tapi macam saya, untuk menjawab kepada soalan Sarjan tadi, saya suka kepada hubungan yang rapat, interpersonal yang rapat. Okey. Okey tuan. Baik tuan, setakat ni saja kita punya wawancara tuan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih tuan kerana sudi meluangkan masa bersama dengan saya dan menjawab persoalan-persoalan yang telah saya ajukan. Baik, itu saja tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baik, demikian tadi wawancara mengenai kepimpinan sebagai seorang pemimpin bersama yang dihormati Asisten Superintendent Polis Muhammad Rabuan bin Muhammad Ain, iaitu Ketua Bahagian di Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Sungai Buloh. Jadi saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian tuan menjawab persoalan-persoalan mengenai gaya kepimpinan seorang pemimpin. Semoga hasil rakaman ini memberi manfaat kepada pendengar dan penyelidik serta menjadi rujukan generasi pada masa akan datang. Baik, kita jumpa lagi sekiranya ada wawancara yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.